Rakyat sudah semakin muak dengan politik. Rakyat sudah hilang keyakinan kepada parti-parti politik. Dan rakyat boleh lihat apa yang telah berlaku sejak langkah Sheraton. All they can do adalah sekadar nak survive. Rakyat nakkan satu perubahan yang total. Rakyat nakkan satu kebaikan yang lebih, keadilan yang lebih menyeluruh. Kerajaan UMNO Barisan Nasional ini bukan saja kerajaan pintu belakang, tetapi juga kerajaan yang gagal menguruskan negara. Gagal. Sistem keseluruhan negara ini tidak accommodate. Dia tidak memberi ruang kepada orang muda ini untuk penuhi potensi mereka. Ketirisan kewangan pusat yang menyebabkan mereka tidak dapat memberi perkhidmatan yang mereka wajib beri kepada rakyat. Ekonomi kita merudum, pelabur-pelabur lari. Sistem negara ini bukan saja sistem ekonomi. Seluruh sistem negara kita ini telah rosak. Kita bersedia untuk bangunkan rakyat, kumpulkan kekuatan bersama-sama untuk kita menuju pilihan raya ke-15 yang akan tentukan sama ada Malaysia boleh maju ke depan ataupun kita akan terus digusur, ditarik dengan rasuah penyelewengan yang sudah sebati dengan UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan, puan-puan, kita sekarang berada di saat di mana PRU ke-15 can happen anytime. Nak tak nak, kita mesti bersiap sedia. InsyaAllah, kalau kita luluskan rang undang-undang anti lompat parti seperti di Gombak, seperti di Ampang, seperti di Tebrau, seperti di Batu Pahat, seperti di Segamat, maka kita ucapkan kepada kata-kata politik, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahu bila kita ada kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan saudara Rafizi Ramli, maka rakyat sudah mula pay attention again. Ada semangat semula, bersiap sedia untuk turun keluar mengundi. Boleh atau tidak? Kerajaan Barisan Nasional UMNO BN ini mesti ditukar. Dia gagal mengawal rasuah. Ketua Suruhanjaya SPRM sendiri terlibat, mungkin salah guna kuasa. Ada bukti yang jelas. Dia membeli saham-saham bernilai berjuta-juta ringgit. Mana siasatan? Tak ada. Kerajaan tak mau siasat. Dalam kes Syed Saddiq, bukti yang jelas dalam recording bahawa pegawai SPRM yang siasat kes Syed Saddiq ada tanya dia, kalau you sokong Barisan Nasional, semua ini settle. UMNO Barisan Nasional ni tidak lagi mau hormati demokrasi. Rakyat sudah hilang keyakinan kepada parti-parti politik. Sebab itu saya menyeru kepada rakan-rakan, apa yang paling penting ialah kita kena bangkitkan keyakinan rakyat. Saya minta untuk Selangor ni kena eksport pimpinan Selangor pergi ke negeri lain untuk membantu di negeri lain. Kalau kita hanya syok sendiri bercakap di negeri Selangor, dia tidak akan memberi apa-apa kesan kepada rakyat keseluruhannya. Kita komplain soal harga barang tinggi dan sebagainya. Bagi Barisan Nasional, dia menggunakan serampang dua mata. Rakyat jangan kaya. Kalau rakyat kaya, rakyat senang, rakyat tidak akan bergantung kepada mereka. Mereka suka rakyat terus hidup miskin. Selagi itulah rakyat akan bergantung kepada mereka. Memilih pemimpin politik ini penting. Pemimpin politik ini akan menentukan dasar dan hala tuju sebuah negara. Kalau kita salah membuat pilihan, kita bimbang yang akan terpilih adalah mereka yang akan merosakkan negara. Kenapa saya tak nak Barisan Nasional datang balik ke Selangor? Pertama, sebab kita dah tunjukkan kita boleh mentadbir Selangor dengan bersih. Kita telah mulakan sistem open tender, tender terbuka sejak 2008. Kalau sebelum itu ada kabel, boleh dapat kontrak. Tetapi sejak 2008 kita buat sistem tender terbuka. 20 hingga 30% kita jimat kos dan duit itu disalurkan kepada rakyat. Kita rakyat Malaysia dengan situasi yang kita hadapi hari ini, takkan kita nak biarkan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional berterusan memerintah negara. Tengok apa berlaku di Melaka. Di Parlimen mereka duduk sekali. Tetapi lawan di pilihan raya negeri Melaka, mereka lawan. Mereka gaduh. Inilah namanya kerajaan yang haru biru. Di pentas-pentas ceramah mereka, mereka bermusuh. Inilah yang menyebabkan kegagalan. Sebab mereka tidak bersatu hati menangani masalah rakyat. Ruang untuk orang muda, cipta masa depan
wujud di negeri Selangor, wujud di negeri Pulau Pinang kerana ada institusi dan kerajaan yang baik. Ini penting sebabnya orang muda kena ambil tahu dengan politik. Kadang orang cakap, malas nak ambil tahu pasal politik. Ya betul, kamu tak perlu fikir pasal politik, tapi kamu kena ingat, politik fikirkan kamu sentiasa masa. Dia akan fikir di mana dia nak tipu kadang-kadang. Dia akan fikir di mana dia nak manipulasi. Politik orang jahat lah. Berapa ramai yang ada pengalaman peribadi, nak masuk kerja, nak masuk belajar dan sebagainya, terpaksa belanja banyak. Kenapa dalam keadaan negara kita kaya? Negara kita negara kaya, tumbuh subur. Tapi hasilnya tidak dinikmati oleh semua orang kerana kita tahu yang kaya ini kaut, yang dia kaut semua kekayaan ini hanya sebilangan kecil elit penguasa. Sebab itu kita kena ganti dengan orang baik. Dan perjuangan ini perlu diteruskan. Kalau Barisan Nasional menang sekali lagi, kesannya amat buruk bagi negara. Jawatan disogok, kabinet terbesar, 30 menteri, 40 timbalan menteri, senator-senator, duta-duta bertaraf menteri dan sebagainya. Dan masalah rakyat tak ada penyelesaian. Sebab UMNO, Barisan Nasional, nyawanya, hayatnya, pergerakan politik mereka dibiayai oleh dana dan program kerajaan. Tanpa dana dan pembiayaan itu, mereka akan mati kutu. Mereka tidak akan mampu. Bertahun-tahun UMNO Barisan Nasional tak nak satu lawan satu. Dia akan taja orang. Dia akan taja grup. Tahun 2013, dia pernah taja kumpulan. Tiba-tiba berjasa yang dah lama mati, hidup kembali. Untuk apa? Pecahkan undi. Tahun 2018, dia berjaya pujuk PAS untuk diam-diam berkahwin dengan dia. Sebab tu Khalid Samad lari dan keluar daripada PAS. Ustazah Mariam pun sama, keluar daripada PAS. Bergabung dengan UMNO, diam-diam. Dapat dana UMNO, diam-diam. Taja, bertanding 3 penjuru. Supaya 3 penjuru ini dia yakin undi akan terpecah. Melaka buktikan 60% tak nak UMNO, tetapi UMNO menang pilihan raya. Johor buktikan tak sampai 50% UMNO BN dapat undi, dia menang 2/3 kerusi. Sebab itu, kita jangan terpukau. Kita jangan tertipu dengan muslihat permainan perkauman yang kadang-kala digunakan. Kamu tak ada lebih selain daripada jadi macai UMNO yang akan menggagalkan hubungan dan kebangkitan rakyat. Sebab itu saya pohon banyak-banyak, saya minta banyak-banyak. Tolong fikir, tolong teliti, insya-Allah jelajah ini satu permulaan. Bila raya bila-bila pun kita boleh siap sedia, kita boleh langkah, kita boleh berdepan, kita bersedia untuk bangunkan rakyat, kumpulkan kekuatan bersama-sama untuk kita menuju pilihan raya ke-15 yang akan tentukan sama ada Malaysia boleh maju ke depan tinggalkan cerita-cerita buruk ini ataupun kita akan terus digusur, ditarik dengan rasuah penyelewengan yang sudah sebati dengan UMNO dan Barisan Nasional. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.